wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafa'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Saya hormati Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar selaku pengasas Kompleks Islam Darul Faizin. Saya hormati Al-Fadhil Adinda Ikhmal selaku pengurus Kompleks Islam Darul Faizin, staf-staf daripada KIDAF, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dikurniakan hidayah, di mana dengan hidayahnya itu kita dapat berhimpun di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, dengan hari yang penuh dengan kemuliaannya, dan juga pada bulan yang penuh dengan keberkatannya. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang sekali lagi untuk kita sama-sama beribadah di bulan Ramadan, di mana kita berpuasa bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, di samping mendapat keampunan atas segala dosa yang kita lakukan selama ini sepanjang hidup kita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut kena banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah janjikan dalam Quran, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, selalulah kita melazimi mulut kita dengan sebut alhamdulillah. Banyak sebut alhamdulillah kerana itu menunjukkan kita juga tergolong dalam orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar, atau kama qala, yang bermaksud setiap perkara baik yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang selayak-layaknya diberi pujian. Puji dan syukur itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan kita ke satu hari yang juga dikenali sebagai penguluh segala hari, hari Jumaat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita kerana Allah bagi peluang kepada kita untuk sama-sama kita melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Dikala banyak ramai sahabat-sahabat kita yang sudah tidak ada bersama dengan kita,
Mungkin mereka sampai pada bulan Syaban, tapi Ramadan tak dapat mereka rasai, mereka telah pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita pula Allah bagi peluang untuk kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan itu, Masya Allah. Jadi ini merupakan satu tanda-tanda Allah cinta kepada kita. Tanda-tanda ataupun bukti Allah cinta kepada kita, maka Allah berikan kita Ramadan. Tanda Allah cinta kepada kita iaitu Allah berikan kita Islam. Tapi bukti Allah cinta pada kita, Allah berikan kita Ramadan. Tanda Allah bagi Islam, itu sudah pasti kan, Masya Allah. Karena Islam ini Allah tak bagi pada semua orang, melainkan mereka yang Allah cintai sahaja. Seperti mana hadis Nabi SAW riwayat Ahmad, Inna Allah yukti dunya liman yuhibbu wa man lam yuhibbu, walakin Allah la yukti din illa liman yuhibbu, atau kama qala. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Sukakah tak sukakah dunia ini Allah tetap bagi pada semua orang, kata Nabi. Dan sebab tu orang bukan Islam pun jauh lebih kaya, lebih maju, lebih berjawatan tinggi daripada kita. Dan Allah suka kepada kita, kita pun Allah dah bagi dunia juga kan, Masya Allah. Walakin Allah la yukti din illa lima yuhabba. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah berikan pada mereka yang Allah cintai sahaja. Itulah agama Islam yang Allah cintai, itu adalah kita semua ini, Masya Allah, tabarakallah. Nah itu tanda Allah cinta pada kita. Saya masih teringat kata-kata Amirul Mukminin yang pertama, Khalifah yang kedua, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu pemerintahan Sayyidina Umar ada dua kuasa besar dalam dunia, satu Rom, satu lagi Parsi. Tapi Sayyidina Umar ini dia berjaya buka banyak wilayah-wilayah Islam. Subhanallah, itu kehebatan Sayyidina Umar. Sehinggalah kota Baitul Maqdis itu berjaya ditawan oleh kita umat Islam. Subhanallah. So nak dipendekkan cerita, umat Islam mereka nak meraihkan kemenangan menawan kota Baitul Maqdis, maka mereka jemput Sayyidina Umar pergi sana untuk berserta dengan mereka. Maka Sayyidina Umar pun pergi. Orang terujah nak tengok Sayyidina Umar seorang pemimpin yang hebat. Tapi Sayyidina Umar bila sampai di situ, semua terkejut kerana dia pakai baju paling lekeh, Masya Allah. Baju paling lekeh. Macam saya, butang atas tak ada, Masya Allah. Baru perasaan, Masya Allah. Nak macam mana, jubah ni pun berapa tahun saya pakai, saya pun tak tahu. Kan? Jadi semua mula berkata, apa ni pemimpin pakai baju macam ni lah tu lah ni. Maka sahabat baik Sayyidina Umar iaitu Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dia pergi tegur Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar sahabatku, kau seorang pemimpin yang hebat. Tapi apa yang kau buat pada hari ini? Beginikah cara kau datang meraihkan kemenangan dengan pakai baju yang lekeh macam ni? Maka Sayyidina Umar kata satu perkara pada semua kita lah. Apa kata Sayyidina Umar? Inna kunna azilla qaumin fa'azanallahu bil Islam famahma natluqul izzata bi ghairi ma a'azanallah azallanallah. Maksudnya kata Sayyidina Umar, inna kunna azilla qaumin, kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Walaupun dia rujuk pada bangsa Arab kan, Masya Allah. Tapi kita ambil sebagai pengajaran untuk kita pun sama. Kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Fa'azanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlukul izzata bi ghairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallah azallanallah, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tiada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan kepada kita,
tanda Allah cinta kepada kita. Tapi lazimnya kita ni bila kita kata cinta, selagi tak nampak bukti, kita pun tak berapa nak percaya. Tidak kan? Macam dulu kita orang main I love you, kita mesti tak percaya kan? Apa bukti kamu cinta pada saya? Jadi dia pun kelarlah tangan dia, ambil darah tu, tulis, wahai si fulana binti si fulan, I love you, dengan darah. Koko darah tu kena denggi ke covid ke, kita pun tak tahu kan. Ada buat lagu tu. Dia rajau kan, tak betul kan. Cukup sekadar bagi bunga kan, rantai kan, gelang kan, cincin, maka kita percaya, oh dia betul-betul cinta pada kita kan. Itu bukti. Maka apakah bukti Allah cinta kepada kita? Allah berikan kita Ramadan. Itu bukti Allah cinta pada kita. Ramadan ini bukan denda, bukan azab. Dia bukti Allah sayang, Allah cinta pada kita. Masya Allah. Kata siapa? Satu perkara yang menghalang manusia, khususnya umat Nabi Muhammad ini, nak masuk ke dalam syurga adalah kerana dosa-dosa dia. Betul tak? Maka Allah cari jalan macam mana nak beri pengampunan atas segala dosa yang kita buat. Allah bagi kita Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Nanti saya bagi tahu apa-siapanya. Cuma kita nak tahu Ramadan ini apa dia. Selalunya orang kaitkan Ramadan ini dengan panai. Betul tak? Panai. Ada seorang mai tegur saya, ustaz, apa panai ustaz? Saya meniaga bazar Ramadan, saya meniaga ayam, bo balang, bo ais ketui, tiba-tiba hujan turun penuh dengan air hujan. Kan, ni pagi tadi pun hujan, kan, Masya Allah. Apa yang panahnya? Baik, dia bukan sekadar panai cuaca, tapi yang sebenarnya panai dalam hati. Itu sebenarnya. Pasal apa? Tekak punya haus perut, punya lapar, makan ada, minuman pun ada. Tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu dia. Tidak. Tengok saja, kan? Balik rumah buka peti ais, tengok macam-macam ada, kan? Agar-agar lah, kek coklat lah, ayam goreng berempah lah, ayam roast tu dia, kan? Tengok ayam hidup pun ada, Masya Allah, kan? Semua ada, kan? Tak boleh makan, tak boleh minum selagi tak masuk waktu dia, kan? Itu yang katanya panai. Lazimnya manusia ni bila perut dia lapar sungguh-sungguh, hati dia jadi panai. Betul tak? Cuba bayang tengok suami kita balik daripada tempat kerja, gede ketak tak makan apa, kan? Dia pergi buat bendang. Sarapan pun tak ambil. Mai tengah hari, Kia, masak apa? Jadi isteri kata, tak masak apa bang, gas habis. Apa dia kata? Tak apalah, relax dulu, tengok drama lah, aku pergi makan nasi kandar. Ada dia kata macam tu? Mana ada. Dia hampuk kita habis, tidak kan? Awak gas habis, tak boleh pergi beli ke? Bukan suruh hang usung, hang telefon je, pek tu hantar. Apa susah sangat dua rumah? Time tu anak-anak mai kan, abah balik apa pergi belak tu. Ada kan? Dia macam tu. Dia bila perut dia kosong, hati dia jadi panai. Tu Ramadan. Allah bagi kiasan bahawasanya kena jaga hati manusia ni. Pasal apa? Pasal banyak amalan kita rosak hari ni kerana rosaknya hati kita. Masya Allah. Jangan main-main boleh sampai ke cerai gaduhnya. Tu ada tu suami suruh bini masak. Dia masak lauk semua dia masak dah. Cuma nasi aja dia lupa tekan button cook tu. Masya Allah. Nasi tak masak. Waduh sampai nak ke cerai pergi jumpa Qadi. Qadi pula lagi 2 bulan nak pencen. Baru buat bypass. Tangan pun getak. Jumpa saya apa-apa. Buat nak cerai lah. Tu kejut Qadi. Masya Allah. Jerkau. Cerai pasal apa? Ni nyanyi tak boleh duduk dengan dia. Bini apa macam ni? Button cook tak tahu tekan. Bini dia berteriak, ya Allah, hang diam aku panas ni. Macam tu. Kalau dia tengok dia hangat satu macam. Dia tanya anak dah tak?
Anak saya 3 orang, 3 perempuan. Ikut dah. Ikut. Ada di luar. Panggil masuk. Kalau ditanya dekat kakak yang sulung. Kakak kalau mak ayah gaduh cerai, kakak nak duduk dengan siapa? Kakak duduk dengan mak. Ayah tak mak pandai barang. Kata. Oh, dia maki anak dia. Pandai barang. Susah cari apa-apa. Penampak muka air jaga. Bini dia, ya Allah, kena 1-0. Mak nombor 2 pula saya. Adik nak duduk dengan siapa? Adik pun ikut mak. Tak mau ikut ayah. Ayah ni suka marah-marah. Oh, bini dia. Pada muka kena 2-0. Mak tanyakan bongsu kecil tu. Adik nak duduk dengan siapa? Adik pun ikut mak juga. Anak dia 3 semua ikut mak dia. Seorang pun tak ikut bapa dia. Tu tahu dia kata nampak tak? Anak hang pun tahu perangai hang macam mana. Aku baru uji sikit saja pun hang dah gagal dah. Aku yakinlah kalau hang cerai juga anak-anak hang takkan hormat pada hang. Peduli apa aku dengan anak-anak aku api lah. Dia. Habis hang nak cerai juga kak. Tengoklah kalau anak-anak saya ikut mak mereka. Saya pun ikut mak mereka juga. Tak jadi cerai. Dia nak betul lah kan. Masya Allah. Bila hati pandai, macam-macam kan, Masya Allah. Itu Ramadan sebenarnya. Allah bagi pada kita suruh didik hati seorang manusia. Dan Ramadan ini juga kalau kita tengok, subhanallah, satu perkara kita nampak. Saya duk bagi kaki, tak nampak kaki sini depan. Nah, Masya Allah. Dia kematu banyak. Baik. Apa dia? Allah nak habakkan kita bahawasanya Allah pandang semua kita ni sama saja. Betul tak? Tiada yang besar, tiada yang kecil, tiada yang kaya, tiada yang miskin, tiada yang muda, tiada yang tua, kan? Kan semua kita sama. Tiada yang memerintah, tiada yang diperintah. Semua Allah pandang sama saja. Macam mana kita tahu? Tengoklah time buka puasa. Betul tak? Ada orang umum. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kampung Bukit Aping, Serdang. 6.30 bagi mereka yang kaya. 7.35 bagi mereka yang miskin dan papa kedana. Ada dia apa lagu tu? Duku pala dia lagi kan. Nah, tiada istilah sebegitu, Masya Allah. Tak kira siapa kita, jawatan apa kita pun buka puasa time semua sama. Maknanya Allah Maha Adil. Allah pandang kita semua ni dengan sama saja level kita di sisi Allah. Yang membezakan itu apa dia? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan? Sebaik-baik di kalangan kamu ini adalah mereka yang bertakwa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan? Masya-Allah. Yang bezakan itu apa dia? Takwa. Baik. Puasa mengajar kita jadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Tidak, itu ayat dia kan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan ke atas umat terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang bezakan kita dengan orang lain pun apa dia? Takwa. Pasal apa Allah nak jadikan kita orang bertakwa? Pasal apa Allah nak sangat kita jadi orang yang bertakwa? Mungkin takwa tu kita tak nampak di sini, di dunia. Di dunia kita nampak apa? Takwa aja kita nampak kan. Takwa mana kita nampak? Takwa tu mungkin di dunia kita tak berapa nampak, tapi di akhirat confirm kita nampak. Baru kita tahu, ya Allah, ya Tuhanku, betapa Engkau cinta pada aku. Syukurnya Engkau bagi kami Ramadan pada waktu dulu. Pasal apa? Pasal semua kita ni akan dihimpunkan di mana? Di mahsyar nanti kan. Semua kita akan pergi mahsyar. Tahu dah mahsyar tu macam mana? Tahu Ustaz? Macam mana? Tu padang masirat dekat Langkawi pula ada. Itu padang masirat. Yang ni padang mahsyar. Ni kena mati baru boleh pi. Kan? Semua kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Saya biasa sebutkan mahsyar macam mana? Pernah sebut dah?
Ada kot. Saya dah main sini sebutkan pasal masyar. Tak ada kah? Belum lagi. Mana ada, mesti je cerita dah. Baik, Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, "Innakum tuksharuna yaumal qiyamah ala ardin bayadha afra'in faqad satinakid laisa fiha alamul lihaj," atau kama qala. Tu Nabi kata, "Innakum tuksharuna yaumal qiyamah." Kamu semua ni akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat, kata Nabi. Apa tempatnya? Ala ardin bayadha. Di atas sebidang tanah yang luas macam mana luas? Sejauh mata memandang, mendatar tanahnya, bukit bukau apa pun tak ada. Datar yang berwarna putih, kata Nabi, itu masyar. Masyar ni tanahnya putih. Putih apa? Putih pel ke putih susu? Wallahualam, tu saya tak tahu. Yang saya tahu lebih putih dari saya. Itu betul ya. Saya pernah pergi Terengganu ni, saya kerap pergi Terengganu. Saya pergi ceramah satu tempat tu dekat Terengganu. Habis tu saya balik ke bilik hotel saya. Pukul 10. Ni apa ni, jam tunjuk 11 lebih. Serosak dah jam ni. Aduh, kesian kat saya. Kan? Baik. Apa dia, saya tengok 10:30 malam. Tengok ada satu kedai warung keropok lekok buka. Saya pun pelik. Semua kedai tutup, dia ni seorang buka. Jadi saya pun jalan nak pergi beli keropok lekok, malam-malam makan rebus punya sedap juga. Pun pergi tengok ada satu malung tu, dia duduk tengah goreng. Saya duduk depan dia, dia tunduk, dia tak nampak saya. Dia ada goreng. Saya pun order. Saya kata, "Makcik, keropok lekok rebus 5 rial. Lagi, tu saja cukup." Baik. Dia pun angkat kepala, dia tengok, sudah tepak aja. Dah tak masuk. Sudip terbang sana tu. Masya-Allah. Dia kalih belakang, dia marah pekerja dia. "Customer ada depan, kenapa mu pergi tutup lampu?" Dia tahu. Padahal lampu buka. Dia ingat dia tak nampak saya semua orang tutup lampu ke apa. Saya kata lampu buka lah malu. Memang saya kalem macam ni. Dia punya tangan ketak, masya-Allah. Saya tak tahu malam tu dia tidur, kata tidur. Mungkin mimpi buruk. Kan? Ini putih, masya-Allah. Putih tanah masyar ni putih. Lepas tu Nabi kata apa? Afrad. Afrad ni apa dia? Merah kemerah-merahan. Yang putih, tanah putih itu akan tukar menjadi warna merah kemerah-merahan dengan panas yang cukup terik. Ada hadis yang kata kita akan tenggelam dengan peluh kita. Masya Allah. Panas macam tu punya panas. Panas macam mana? Kata Nabi, faqad satinakid. Seperti roti yang sedang dibakar. Masya Allah. Kita akan ada di situ nanti. Bila tanya pasal apa dia jadi macam tu, kan Allah jadi putih tiba-tiba jadi macam tu, kata Nabi, bahang daripada api neraka. Tu bukan api neraka lagi, bahang saja. Macam kita dah rasa bahang matahari kan sekarang 44 darjah Celsius. Itu pun panas. Sampai saya jadi macam ni tu. Masya-Allah kan. Tanya Ikmal dulu saya macam mana. Cerah. Ni banyak keluar ceramah waktu duha. Jadi macam ni. Lepas tu kita akan ada di situ kan, Masya Allah. Kita akan berada di situ. Lepas tu kita akan dibahagikan kepada 3 kumpulan di mahsyar nanti. Kan? Allah sebut dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan salasa. Dan mereka akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. 1, 2, 3 kah? A, B, C kah? Kita tak tahu. Tapi 3 kumpulan. Yang pertama ni, siapa dia yang pertama? Allah berfirman dalam surah Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Ini kumpulan pertama. Siapa dia? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, kata Allah.
Ini orang kafir ini kata ulama dia akan masuk ke dalam neraka tanpa ada perbicaraan. Tak ada perbicaraan. Mereka tak ada pilau timbangan mizan apa tu semua tak ada. Mereka direct ke dalam neraka. Allah tak akan pandang. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surat Tahrim Allah sebut. Hai orang-orang kafir, jangan datang depan aku pada hari ini untuk apa? Mengemukakan perbicaraan kamu. Aku takkan dengar, kata Allah. Kamu akan terima balasan atas perbuatan kamu. Semua neraka. Tuh, itu tak apalah, kita tak payah hurai. Kita tengok kumpulan yang kedua ni siapa dia? Yang pertama yang kafir lah. Yang kedua ni siapa dia? Yang kedua ni Allah berfirman di dalam surah Zumar juga ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ni siapa dia? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apabila orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berbondong-bondong, hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka, wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, tibutum, berbahagialah kamu. Kenapa? Fadkhuluha khalidin, kamu akan kekal selama-lamanya di dalam syurga ni. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Apa hebatnya kumpulan kedua ni? Kata ulama, mereka akan masuk ke dalam syurga tidak ada perbicaraan. Maknanya tiada timbangan mizan, tiada catatan amal, tiada titian sirat al-mustaqim. Mereka bangkit di mahsyar ini, mereka terus akan ke dalam syurga yang akan dipimpin oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hebatnya orang bertakwa. Puasa jangan kita jadi apa? Orang la'allakum tattaqun. Tu yang Allah nak kita jadi orang bertakwa, kan? Nak jadi bertakwa ni, apa yang mengajar kita jadi orang bertakwa? Puasa lah. Sebab tu Allah suruh kita puasa. Betul saya kata bukti Allah cinta pada kita, Allah bagi kita Ramadan, kan? Baik, siapa dia orang bertakwa ni? Itu yang kita nak tahu. Siapa dia orang bertakwa ni? Ustaz, orang bertakwa ni Ustaz, dia ni amalan dia banyak Ustaz, ibadat dia luar biasa. Asal pahala dia Ustaz, banyak sangat kot. Boleh jadi. Tapi ada seorang ulama tafsir, nama dia Syekh Nisaburi Adam. Katanya, orang yang bertakwa yang Allah maksudkan dalam ayat ini bukan semestinya banyak amalan dia, bukan semestinya banyak ibadat dia, dan bukan semestinya banyak pahala dia. Dia boleh jadi siapa saja termasuk diri kita dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum dia mati, Allah ampunkan ke semua dosa-dosa yang ada pada dia. Ini orang bertakwa. Maknanya dia pergi balik kepada Allah, bawa kosong dosa dalam diri dia. Kan? Kosong-kosong. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang Allah ampunkan ke semua dosa mereka. Ada yang kita lalu imam baca masa habis tarawih kan, buat ni 8 kan 20 sini. 20. Masya Allah, baiklah. Saya 8 pun lutut sudah longgar dah. Kan? Lepas tu imam baca apa? Wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kan ada kan? Ini 4 kategori ni tak ada dosa ke atas mereka. Siapa dia? Wa nabiyyin. Nabi dengan para rasul maksum tak ada dosa. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang benar, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita benarkah? Dengan bini pun hari-hari bohong, tidak, Masya Allah, kan? Yang ketiga, wasyuhada, mereka yang mati syahid. Yang keempat ni siapa dia? Wassalihin, mereka yang Allah redha dengan amalan-amalan mereka, Masya Allah. Apa tu? Syekh Nisaburi dia tambah lagi 2 kategori. Yang kelimanya kata, mereka yang meninggal saat mengerjakan haji dan umrah di Madinah atau Mekah.
kan? Itu confirm syurga. Sebab tu Nabi suruh kita mati di Madinah. Doa minta mati di Madinah. Yang keenamnya, mu'alaf. Orang yang baru berjinak-jinak dengan Islam. Yang baru masuk Islam. Saya tak boleh 15 tahun dah Islam. Dosa banyak kan. Masya Allah. Tapi ada orang baru masuk Islam dan mati. Tak sampai sebulan mati. Tak sampai seminggu mati. Saya pun ada seorang anak murid. Baru masuk Islam. 1 bulan tak sampai. Mati. Masya Allah. Hebat. Syurga ni. Kalau kita tidak ada di dalam 6 kategori ni, apakah peluang kita nak masuk dalam syurga tanpa dihisab? Adakah? Adakah peluang untuk kita? Rasanya tak ada. Tapi tu yang saya kata, Allah bagi kita Ramadan. Untuk kita, Allah bagi peluang apa dia? Ramadan. Pasal apa? Kan Nabi sebut dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Kan? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan kesemua dosa yang dia lakukan selama ni. Nampak tak? Masya Allah. Itulah sebenarnya Ramadan. Allah sayang pada kita, maka Allah cari satu jalan untuk selamatkan kita. Allah bagi kita Ramadan. Barang siapa yang penuh puasa dengan penuh keikhlasan, Masya Allah, semua dosa kita ni akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbitnya 1 Syawal, kosong dosa kita. Subhanallah. Tu. Tapi puasa-puasa juga takut kita tergolong dalam orang yang Nabi kata ramai di kalangan umat aku berpuasa, tapi apa yang mereka dapat melainkan lapar dengan dahaga saja, kan? Masya Allah. Sedangkan ada hadis Nabi, Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril kan 3 kali ke apa? Nabi amin, amin, amin. Salah satu doanya itu apa dia? Celakalah umat Muhammad, Ramadan datang dah dan Ramadan akan meninggalkan mereka pergi, tetapi dosa mereka sikit pun tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah dia? Masalahlah kerana dia tidak ada persiapan ataupun penghayatan dalam bulan Ramadan ini. Sebab itulah kita kena ada penghayatan sepanjang bulan Ramadan ini agar kita mencapai maqam ketakwaan. Apa dia penghayatan? Yang pertamanya penghayatan dari segi ruhiyah. Apa dia ruhiyah ni? Daripada segi keimanan kita. Dari segi peningkatan dalam iman kita, Masya Allah tabarakallah. Antaranya apa dia? Tambahkan lagi ibadah. Tambahkan lagi ibadah supaya Masya Allah tabarakallah Allah redha atas ibadah yang kita buat. Kan? Itu sebabnya kita ada tarawih. Bukan sekadar tarawih, kita ada witir. Maknanya lepas witir apa kita perlu buat? Balik kena nasi kandak, tidur lah Masya Allah. Kan? Begitukah? Habis-habis witir sudah tak boleh buat amalan lain kah? Pagi bangunlah awal. Kenapa kita suruh suruh bangun waktu sahur itu lah pukul 4, 4.30? Kerana waktu itu still kita boleh buat ibadah. Antaranya tahajud still boleh buat kan? Kan? Apalagi yang boleh buat? Bolehlah yang mana sunat-sunat yang boleh buat? Buatlah Masya Allah tabarakallah. Ya, yang pentingnya Masya Allah, pergilah sembahyang berjamaah lagi kan? Masya Allah. Itu lagi bagus. Takkanlah bulan Ramadan pun tak boleh nak pergi sembahyang berjamaah. Dulu nak keluar daripada rumah, dia kata saya siap dah nak pergi nak pergi masjid. Tapi time tu lah setan suruh saya buka TV. Buka TV tengok Allah drama sempoi. Marry Me Señorita. Bayang tak? Lah ni beda kan? Best lah cerita tu. Ujung tu dia mati. Kalau dia tak mati kan best kan. Itulah setan main kacau. Tapi bulan Ramadan ni setan ini Allah gari dia. Nak apa dia pula yang halang kita tak boleh pi. Kok seekor 2 ekor terlepas main kacau dia ke apa kan. Dah bukan itu sebenarnya. Kelemahan kita yang perlu kita perbaiki, Masya Allah kan. Jadi pilah sembahyang berjamaah, bawa anak isteri semua buat ibadat. Banyak-banyak tambah lagi iman. Tingkatkan lagi iman dalam diri kita. Masya Allah. Ini semayang pun ya Allah. Makan. 8.20 baru semayang. Maghrib Masya Allah. Elok bagi salam orang azan isyak dah. Lepas tu isyak bukan semayang terus. Pergi kena lagi makan. Tidur
tu dia. 1 pagi baru bangun buat isyak. Habis tarawih pula macam mana? Oh, ayah macam tu. Memang payah. Paksa diri kita. Cuba lawan keletihan itu, Masya Allah. Letih-letih juga, tidak. Cuma untuk sebulan ini, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ya Allah, saya pernah ada satu pengalaman. Pergi sembahyang subuh hari Jumaat. Macam hari inilah pagi tadi. Imam baca surah sajadah kan? Masya Allah. Saya pergi hari itu kebetulan imam tak mai. Imam tak pergi, dia cirit apa tau. Umar tu cari siapa mau jadi imam, tiba-tiba ada satu palung. Siapa pun tak panggil dia, dia seorang naik, dia sendiri pergi jadi imam. Palung tu umur 88 tahun, pencen dah. Imam juga tapi pencen dah. Kan. Cara jalan dia pun dah tahu dah macam orang kena Parkinson tu. Kan. Ni. Woi dia baca, Masya Allah, surah sajadah. Satu ayat. Bila mau habis pun dah tahu. Oh. Ada satu palung duduk sebelah saya. Palung tu, dia goyang macam ni. Saya tengok dia ni baca apa, sakit ke apa. Tengok dia goyang, dia kuat lagi. Ni betul-betul sakit ke apa. Tiba-tiba rebah jatuh. Allah terperanjat saya. Mati syahid pagi Jumaat. Pula ada sebelah aku. Nak buat apa? Buat dia je lah. Masya Allah. Tiba-tiba mayat bangkit balik. Allah lagi terperanjat saya. Habis solat saya tanya, palung, tadi punya goyang-goyang rebah tu pasal apa? Pitam kah? Bukan Ustaz. Habis pasal apa? Terlelap Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Penangan imam tua tertidur dalam solat. Masya Allah. Tak apalah dia habis semayang kan. Yang tak habis semayang tu kita nak kata apa pada mereka, no? Allah. Buang-buang sikap tu semua. Lagi satu apa dia persiapan ruhiyah ni, penghayatan ruhiyah ni. Macam kadang kita puasa, memang kita puasa. Tapi panca indera, anggota badan tak puasa. Macam mana? Mata tak puasa. Pasal apa mata tak puasa? Pasal dia tengok semua benda haram. Betul tak? Puasa-puasa juga. Tapi tengok benda haram. Semua rumah ada Astro. Buka-buka HPO. Gambar Mak Saleh. Perempuan Mak Saleh mana pakai tudung? Tidak. Mereka pula pakai baju serupa tak cukup kain. Tidak, Masya Allah. Dia telayan benda tu. Apatah lagi pergi bazar Ramadan. Lagi ya. Tidak. Saya pernah ada satu pengalaman. Saya pergi bazar Ramadan. Masya Allah. Saya bawa isteri saya nak pergi beli murtabak saja. Saya parking kereta saya. Mai sebiji lagi kereta Iswara Aerobag sebelah saya. Turun sepasang suami isteri. Saya tengok suami dia bulan Ramadan. Dia pakai baju singlet tak? Baju singlet seluar pendek atas pada lutut suami dia. Bulan Ramadan. Keluarnya isteri dia lagi pendek daripada suami dia. Tu dia separuh paha saja skirt. Saya nampak habis semua. Clear, Masya Allah. Betul, Masya Allah. Seksi gila, Masya Allah. Saya punya sedih tengok dia. Sedih bukan pasal apa. Sedih sebab dapat tengok sekali saja. Bini saya ada sebelah saya kantai. Abang tengok apa abang. Jalan. Saya kali sikit. Hai, jalan. Masya Allah. Tu kan. Kita puasa tapi mata dia tengok segala benda haram. Itu perempuan pergi mana saya ikut saja. Tengok aja. Bini saya kata, bang, apa bang macam ni Ramadan pun pakai main macam ni seksi nak teruk sungguh depa ni. Itulah akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tapi mata tak pergi mana tengok aja. Itu yang Nabi kata banyak perempuan berpakaian tapi telanjang ni lah. Mata tak pergi mana tengok aja, masya-Allah. Ini Nabi kata dalam satu hadis riwayat Tabarani. Inna zahrata sahmun min sihamin iblisa masmum. Sesungguhnya melihat sesuatu yang elok pada tubuh seorang wanita tu seumpama macam anak panah daripada anak panah iblis masmum yang beracun, kata Nabi. Man taraka min makhafati abadaltuhu
imanan yajidu halawatahu fi qalbi, kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan tersebut kerana takutkan kepada Allah, nescaya Allah akan campakkan kemanisan iman di dalam hati dia. Masya Allah. Tengok, Masya Allah, kita terus astaghfirullahalazim, ya Allah ampunilah dosaku. Memang kita tak terlepas, kan sekarang bazar Ramadan, ramai orang bukan Islam daripada orang Islam di bazar Ramadan, kan mereka pun nak main beli kuih. Kadang-kadang aurat tak ditutup dan sebagainya. So apa kita buat? Kita tundukkan pandangan kita, kan, kerana ingat pada puasa. Begitu juga, Masya Allah tabarakallah, telinga yang Allah berikan ini, jangan dengar benda yang tidak ada manfaat, apatah lagi benda-benda yang fitnah, yang tak betul, kan. Tuan-tuan tahu dah, saya sendiri pun difitnah. Saya tak kacau orang, tapi mereka fitnah saya. Dia kata saya hitam. Bukankah ini fitnah? Nah, ini bukan hitam, ni hitam manis. Tidak, kan? Saya tanya mak saya tahu. Saya tanya mak, kenapa mak lahirkan saya dengan hitam macam ni, mak? Mak saya kata, kalau saya lahirkan kamu putih, takut kamu cepat kotak ni tak? Oh, betul juga, kan? Ni pun tengok, parut semua tak nampak. Accident berapa kali, parut semua tak nampak, Masya Allah, kan? Tu hikmah, kan? Lagi satu lah, kalau Allah jadikan saya putih melepak, kan, lebih serak daripada hikmah tu, kan? Kan, cuba bayang tengok, kan? Masya Allah. Jadi telinga dengar benda yang elok saja. Dengar alunan nasyid, dengar alunan Al-Quran, zikir dan sebagainya, dengar benda yang baik. Orang kadang mengumpat, kita pun duk dengar. Ustaz, saya dengar, saya tak cakap apa. Kata Syekhul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apa kata Imam Ghazali? Yang dengar itu pun akan dapat dosa sama banyak dengan orang yang mengumpat. Pasal apa? Pasal kita dengar lah dia cerita. Tidak? Kalau kita tak dengar, dia mau cerita kah? Mana ada? Ataupun dia pergi sembang dengan pokok. Pokok-pokok, hantar dah, aku pergi satu perkahwinan. Dia cerita lah, Masya Allah, tabarakallah. Kita kena jaga benda tu, Masya Allah. Nah, lagi satu, mulut. Ini paling bahaya. Mulut. Pasal apa? Puasa-puasa, sembang benda yang sikit pun tak ada manfaat. Kan? Apatah lagi mengumpat. Bulan puasa pun dia mengumpat. Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi. Masya Allah. Apa kata Nabi? Iyyakum wal ghibat. Jauhlah daripada perbuatan mengumpat, kata Nabi. Fa innal ghibata asyaddahu minal zina. Sesungguhnya perbuatan mengumpat ini lebih bahaya daripada berzina, kata Nabi. Tu dia. Qila lahu khaifa ya Rasulullah. Kenapa kamu kata sebegitu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, inna rijala qad yazni wa yatubu. Sesungguhnya seorang lelaki yang berzina, lepas tu dia yatubu, dia taubat kepada Allah. Dia taubat kepada Allah, fayatubullahu alaih. Sesungguhnya Allah akan terima taubatnya. Fa inna sahibul ghibati. Sesungguhnya seseorang yang mengumpat itu yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibu. Dosa mengumpatnya itu tidak akan diberi pengampunan hatta yaghfir lahu sahibu, sehingga orang yang dia mengumpat itu mengampunkan dia atau maafkan dia. Tu dia. Tu yang Nabi kata, bahaya mengumpat lebih bahaya daripada zina. Zina ni dosa besar, kan? Tapi antara kita dengan Allah. Lepas tu dia tu Nabi kata, lepas dia zina, dia taubat pada Allah. Allah terima taubat dia. Tapi mengumpat ni dia melibatkan orang yang ketiga, kan? Selagi dia tak ampunkan dosa kita ni, selama itu Allah takkan ampunkan dosa dia. Cuba bayang tengok orang yang kita umpat itu dia mati. Oh lah dah. Macam mana nak pergi minta ampun pada dia? Tunggulah di mahsyar, pergi cari. Awak mahsyar ni 2-3 orang ada aja. Berapa bilion manusia ada di situ. Susahnya keadaan tu. Kan? Nak pergi cari dia tang mana. Batu kena jaga. Terutama sekali bulan Ramadan.
banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar. Itu dikata penghayatan dari segi ruhiyah, keimanan. Yang kedua, penghayatan dari segi jasadiah. Ini macam mana jasadiah ni? Banyak bersabar. Puasa ni dia ajar kita jadi sabar, betul tak? Kadang kita tengok pergi jalan, tengok orang bukan Islam, dia tak puasa, maka dia sedang makan. Kita tengok-tengok, ya Allah laparnya, kan? Sabar pila, kan? Balik-balik tu buka tudung saja, semalamnya nasi kandar pun ada lagi, Masya Allah. Kan? Oh, semua ada. Tapi itulah kena banyak bersabar. Kita baca Quran di bulan Ramadan, 1 ayat 10 pahala, kan? Kita bersedekah RM1 sama dengan RM70. Semua tu kita tahu nilai pahala dia. Tapi bagi orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bila ghairi hisab. Sesungguhnya bagi orang yang sabar itu pahalanya diberi tanpa hisab. Maknanya disebabkan atas kesabaran kita ni, mungkin Allah bagi 5,000 pahala, 50,000 pahala, kita tak tahu, kan? Masya Allah. Dan lagi satu penghayatan dari segi jasadi, apa dia? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak. Sebab apa? Dia ni bulan Ramadan ini banyak doa dimustajabkan. Apa beza mustajab dengan kabul? Saya pernah tanya guru saya dulu. Dia kata kabul ni macam contoh doa yang kita panjatkan kepada Allah, tapi bila Allah nak jawab kita tak tahu. Macam kita doa, ya Allah, sudahlah sampainya umurku ini 60 tahun. EPF pun ada dekat 500 juta. Alhamdulillah. Cuma saya teringin nak pasang seorang lagi. Tak ada zaujah. Dia nak tambah isteri lah. Jadi dia doa, ya Allah, perkenankan kepadaku seorang wanita dalam lingkungan umur di antara 23 tahun hingga 25 tahun. Huish. Benda baik. Kan dia nak tambah isteri. Tak ada masalah. Cuma bila Allah nak jawab doa dia tu kita tak tahu. Tunggu umur dia pun sudah 80 tahun. Nah, bypass pun dah buat 3 kali dah, Masya Allah. Nah, kan? Time tu tiba-tiba ada seorang perempuan berkenan dengan dia. Umur perempuan tu 25 tahun. Masya Allah. Kan? Sekali pandang, Masya Allah, macam Nilofa. Time nak akad nikah, tangan pun ketak, Masya Allah. Tengok bakal isteri punyalah cun gila, terrujak sampai heart attack mampu, Masya Allah. Itu doa dikabulkan. Kan? Bila Allah nak jawab, kita tak tahu. Tetapi doa mustajab, lah ni kita doa, lah ni Allah jawab. Lah ni kita doa, minggu depan Allah jawab. Lah ni kita doa, bulan depan bagi. Cepat Allah bagi. Itu doa mustajab. Kan? Ada di mana? Bulan Ramadan. Antara waktu mustajab tu bila? Bila makan sahur kan? Masya Allah. Kita lazimnya, ibu-ibu gerak suami kan? Bang, makan sok. Bang, makan sok. Dia pun tak bangkit-bangkit, kita buat apa? Lantak dia lah, kita makan. Tidak. Lepas ni jangan buat macam tu. Betul. Ambil 1 biji kurma, bawa 1 gelai air, pergi ke tempat tidur dia. Gerak dia. Bang, dia mesti muak. Sumbat kurma tu dalam mulut. Sama, makan sama. Doa. Masya Allah. Suami-suami kalau ada suruh beli insurans. Insurans apa? MCIS. Ada lagi MCIS. Apa maksud MCIS tu? Mati cepat, isteri senang. Itu maksud dia. Mati cepat, isteri senang. Masya Allah. Tu waktu tu kena doa banyak-banyak. Masya Allah. Lagi tempat mustajab mana? Waktu nak buka puasa. Kan? Time tu lah makanan ada depan semua habis dah. Kan? Kaki dia pijak macam mesin jahit. Kan? Tertunggu. Pukul berapa ni? Katakanlah hari tu bila nak pergi azan naik gerek basikal. Jatuh depan masjid. Pula ada. Lagi lah kan. Dia punya Masya Allah panas hati dia. Esok masjid buat mesyuarat AJK Tok Bilal ni lah aku suruh tukar tu dia. Dia punya hangat kan.
Macam tu. Time tu lah kena doa banyak-banyak. Kan? Doa. Ustaz nak doa apa Ustaz? Kan Nabi ajar, Aisyah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, andai kata kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apakah doa yang perlu saya baca? Nabi kata, bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni antafu fa'fu anna. Kan? Masya Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau suka kepada pengampunan, maka ampunilah segala dosa-dosa yang aku buat. Kan? Masya Allah. Tapi saya tak hafal doa tu Ustaz. Doa bahasa Arab semua saya pun tak tahu. Yalah, siapa yang faham doa bahasa Arab? Selalu imam baca doa semua kita faham tak? Apa yang dia minta? Kan? Yang kita faham, Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis dah, lega kan. Lain mana kita faham? Kan? Saya pergi satu tempat, imam baca doa kuat-kuat, mereka amin pun kuat-kuat. Punya semangat. Mereka amin. Oh, Allahumma ja'alna minan nar. Amin. Allahumma ja'alna minan nar. Amin. Tak, dia minta apa? Ya Allah, campakkanlah kami ke dalam neraka. Masya Allah. Dia pun amin, amin, amin. Mana nak faham? Tidak. Bacalah doa bahasa Melayu pun. Okey. Kan? Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami sekeluarga. Ampunkanlah dosa-dosa kaum muslimin muslimat yang beriman kepadamu. Dan tunjukilah kami dengan jalan yang benar. Yakni jalan yang kau redai. Boleh apa? Kan? Tentulah kena baca doa. Kan? Ajarkan anak-anak kita. Ni anak-anak ni selamat dah, alhamdulillah. Kita punya anak-anak selamat tak selamat kita pun tak tahu. Anak apa doa pun tak ajak pada anak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ramadan Allah kurniakan kita waktu bersama dengan ahli keluarga kita. Betul tak? Kita buka puasa dengan ahli keluarga kita. Time bila kita nak duduk macam tu? Kan? Anak satu tempat ni. Tapi bila mai Ramadan Allah kumpulkan semua sekali. Time itulah kena tanya khabar anak kita. Hang berapa juzuk sudah hafal? Hang berapa juzuk? Saya 10 dah. Cuma petik satu lah. Baca surah Ali Imran ayat 159. Dia pun baca. Padahal kita tak tahu. Itu saja. Okeylah tu. Itulah yang sepatutnya. Ni dengan anak pun tak ada masa. Jiran saya dulu, jiran saya. Suami, isteri, anak tunggal seorang. Anak dia umur 8 tahun macam tu. Anak seorang saja. Macam mana anak seorang? Suami dia 24 jam kerja. Kan? Satu hari bini dia sakit. Demam, sakit kepala, dia tak boleh bangkit daripada tempat tidur. Dia telefon laki dia, bang, saya lagi pergi ambil anak saya, kita dekat sekolah boleh? What? Saya demam bang, saya lagi abang kena bawa saya pergi klinik, saya tak boleh bangkit dari tempat tidur ni, sakit kepala lagi pula. Tu dah, dia pergi ambil half day, pergi ambil anak, suami dia pergi ambil. First time, suami dia pergi ambil anak dekat sekolah, selama 8 tahun tu. Balik-balik mai bye-bye suami dia. Dia panggil bini dia, hang mai sini, awak bang. Anak hang tu perangai sebiji macam hang. Pasal apa? Pasal apa? Suruh aku pergi ambil kan? Ambil dah belum? Ambil dah, habis apa masalahnya? Saya pergi sana tengok ada satu-satunya dia sajalah duduk dekat bus stop. Saya suruh dia masuk dalam kereta, dia tak mau masuk. Lalu saya turun, saya cubit telinga baru dia masuk. Dia start teriak dalam kereta sampai ke rumah ni tak berhenti teriak. Dah tak mau turun dari kereta, ketegang apa tahu. Hampir tengok apa masalah budak aku. Sebelah kerimbuk muka dia. Bini dia pipi tengok terperanjat bini dia. Wah, macam mana budak ni tak menangis? Awak, ni bukan anak kita. Dia pergi balai anak orang lain, masya-Allah. Sampai macam tu. Nasib baik balai anak orang lain. Kalau balai bini orang lain macam mana? Ajar anak-anak semua baca doa. Doa buka puasa ke. Doa niat puasa ke. Ini anak doa apa pun tak ajar. Ada satu ibu tunggal tu. Anak dia apa pun tak buat. Sejak suami mati, dia pula pergi kerja cari duit saja. Satu hari dia balik daripada rumah, daripada kerja. Dia tengok anak dia baca doa. Menangis. Man buat apa? Man baca doa. Ya Allah, sejuknya perut mak mengandung kamu. Man baca doa apa? Man baca doa untuk mak. Lagi teriak. Ya Allah, soleh, anakku soleh. Masya Allah. Man baca doa apa? Mak, selalu malam-malam sebelum tidur, mak kata, sejak ayah mati, mak rindu dekat ayah kan. Jadi man doa lah, ya Allah, engkau matikan mak aku cepat-cepat, bawa dia pergi jumpa ayah aku. Dia rindu ke ayah aku. Tu dia terperanjat mak dia. Ingatkan baca doa selamat.
Itulah time Allah bagi pada kita untuk kita buat penghayatan dari segi jasadia, doa, sabar dan sebagainya. Cepat-cepat kan, insyaAllah. Yang ketiganya penghayatan dari segi ilmu, saqafiyah, ilmu. Puasa-puasa juga, tapi kalau tak ada ilmu, sahkah puasa kita, batalkah puasa kita, benda ni boleh buatkan, benda tu tak boleh buatkan. Islam ni dia agama fitrah. Pasal apa? Dia ada ciri-ciri Rabbaniyah. Apa dia ciri-ciri Rabbaniyah ni? Sebab Islam ni diasaskan atas pada wahyu, Al-Quran dan juga hadis. Betul tak? Dia bukan berasaskan pada akal manusia. Tak. Dia berasaskan pada wahyu. Itu yang disebut dia Rabbaniyah. Nak faham Islam ni mestilah wajiblah kena berilmu. Kan? Masya Allah. Dulu saya pun awal-awal sebelum saya Islam, saya nak tahu siapa Tuhan Islam saja sebelum saya masuk Islam. Saya tengok orang Islam tu tawaf Kaabah. Saya ingat Kaabah itulah Tuhan orang Islam. Saya kata tu dia Tuhan mereka ni. Kadang besarnya. Saya kata macam tu. Tapi kenapa saya kata macam tu? Kerana saya guna akal saya melihat, oh ini kot Tuhan mereka. Jadi bila saya mengaji, baru saya dapat tahu, oh Kaabah ni bukan Tuhan, dia arah kiblat. Masya Allah. Beza dah ilmu dengan akal. Beza. Sebab tu dalam Islam, nak faham Islam kena guna ilmu. Ini sama juga. Saya mula-mula saya masuk Islam, saya duduk di Kelantan. Saya baru nak buat macam ni saja. Batal! Dia kata, penganjak kita. Betul. Buat macam ni saja. Batal! Dia kata, ya Allah. Macam tu batal kah? Buat macam ni batal kah? Sampai saya terhidung tergantung lagu tu biar pilah nak buat macam mana dia kata batal. Gini macam tu kan. Nak buat lagu mana? Ya Allah. Dia dalam istilah syarak, dia kata ada had. Had apa? Had khaitum. Apa dia had khaitum? Sedalam-dalamnya. Macam ni dia tak batal. Yang batal ni, dia korek sampai jari terkeluar ke biji mata. Hai, tu batal. Masya Allah. Itu batal. Kadang dia korek sampai ke gegendang telinga tu. Apa ni lembek-lembek? Oh, speaker, Masya Allah. Itu batal. Itu orang panggil sedalam-dalamnya. Kan? Kena faham dah ni. Ni ilmu. Nak kata orang jahil, ya Allah. Ada orang hantar WhatsApp dekat saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bini saya hilang pergi mana pun tak tahu. Ustaz pula dah. Tu saya kata, dengarkan mana-mana Ustaz Syamugam buka servis detektif cari bini lah. Bini hilang pergi lah report polis. Ya Allah. Tu belum lagi ada seorang mamat telefon saya. Ustaz, waktu tu saya nak semayang duha time-time macam ni. Ustaz, saya ada satu soalan. Apa dia? Macam ni lah Ustaz. Saya suka tikam nombor ekor. Oh, ya kak. Habis apa masalahnya? Saja nak tahu Ustaz, saya selalu tikam nombor ekor waktu orang dah tengah azan asar. Waktu orang azan, baru saya pergi tikam nombor. Jadi orang kata, kalau saya buat macam tu, haram hukumnya. Jadi tu yang saya nak tanya ke Ustaz. Faham tak soalan dia? Dia apa? Dia pergi tikam nombor waktu orang dah tengah azan asar. Jadi haramkah dia tanya? Saya buat dalam hati haram jadah sungguh ini. Itu saya tanya, habis kalau waktu tak ada azan petikan nombor halal kah? Rasanya macam tu kau Ustaz. Saya kata, nasib baik saya tak mencarut kat dia. Dia tu ingat waktu azan dia pergi beli tikam, dia pergi tikam nombor tu haram. Waktu tak azan, tak haram. Nak tahu macam tu punya jahil mana? Oh, Masya Allah. Nak kata apa dekat orang macam ni? Ya Allah, ya Tuhan kami. Betul, Masya Allah. Macam-macam, Masya Allah. Jadi Ramadan ini jangan biarkan dia lalu tanpa ada sebarang ilmu dalam diri kita, kan? Cari ilmu, mesti akan dapat satu ilmu baru, kan? Kita ni, saya tengok pun macam ni penuh, Masya Allah. Dua, tiga. Sudah takbir raya pun ada. Saya pun ada. Masya Allah, hebat Ustaz Jafri Atwang ni. Banyak kuliah kan, Masya Allah. Mari duduk, Masya Allah. Mesti akan dapat ilmu. Saya pernah dapat satu ilmu baru. Tahun lepas saya dapat. Saya kongsikan ilmu tu. Tapi ilmu tak ada kena mengenah dengan ilmu agama. Dia ilmu menjala ikan. Ada satu palung. Dia main jala ikan. Dia buh jala tu. Dia kaut sekali. Dekat 100 ekor ikan dia dapat. Kami 10 kali buh pun.
2-3 ekor je kami dapat. Satu hari saya jumpa Palung tu, saya tanya, Palung, kamu ni pakai ilmu apa ni Palung? Ada ilmu Ustaz. Ilmu apa? Ilmu firasat. Oh, ngaji mana? Mengaji dekat bini saya. Bini Tok Guru kah? Tak. Habis ajarlah kami pun sama Palung. Kita pun nak juga dapat ikan banyak-banyak. Baik Ustaz, Palung ajak. Macam ni lah Ustaz. Palung selalunya sebelum nak keluar pergi menjala, Palung akan tengok posisi tidur bini Palung macam mana. Oh, macam mana tu? Kalau dia mengiring sebelah kanan, maka rezeki Palung sebelah kanan. Palung boleh jala belah kanan, Palung tarik. Oh. Lepas tu saya tanya lagi, kalau dia mengiring sebelah kiri, apa lagi? Rezeki sebelah kiri lah. Oh. Kalau dia tidur terlentang, yang tu rezeki depan mata. Oh, Ustaz, Palung tak turun dah. Dia kata. Tak pergi menjala dah, Masya Allah. Ini ilmu baru. Ayah-ayah, selamat beramal. Masya Allah. Kan? Saja buat iklan. Masya Allah. Jadi itu Saqafiyah. Nah, ilmu. Banyak berilmu. Masya Allah. Semua duduk sini kak. Semua duduk sini ya. Gue Alhamdulillah. Kan? Mesti ada satu ilmu kan. Satu hari kita dapat. Baik. Dan yang terakhirnya untuk hari ini. Yang keempatnya. Penghayatan dari segi maliyah. Jamak dia apa dia? Mal. Mal ni apa dia? Harta. Apa yang kita nak buat dengan harta kita ni? Simpan banyak-banyak kak? Dah. Infak banyak-banyak. Infak banyak-banyak, Masya Allah. Terutama sekali di bulan Ramadan. Masya Allah. Nabi punya sedekah di bulan Ramadan ini sangat luar biasa sampai angin pun kalah. Kata seorang sahabat, Masya Allah. Mananya pada cepat. Nabi masuk tangan bapa yang keluar pun bagi macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk cari yang mana sikit atau yang kita bagi. Tidak kan? Sedangkan Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan mencapai maqam kebajikan dalam berinfak selagi kamu tak infak benda yang kamu cinta, kamu sayang, kan? Masya Allah, tabarakallah. Itu kita kena jaga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, aku tak pernah tengok seorang yang bersedekah macam Nabi SAW. Pasal apa dia tak kata Sayyidina Abu Bakar? Kenapa dia tak kata Sayyidina Umar? Kenapa dia tak kata Sayyidina Uthman? Kenapa dia tak kata Sayyidina Abdurrahman Auf? Kan? Mereka pun sedekah hebat. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni pernah bagi semua pada Nabi sampai Nabi tanya, kalau hang bagi semua, apa yang kamu ada? Dia kata Allah wa Rasul, kan? Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, Nabi tak ada orang boleh menandingi Nabi. Pasal apa? Sebab sahabat-sahabat lain mereka ni walaupun banyak berinfak tapi mereka masih ada harta lain. Rumah, tanah, dinar semua ada. Tapi Nabi apa pun tak ada. Semuanya Nabi sudah infakkan ke jalan Islam. Sehingga Nabi haramkan zakat untuk keluarga. Sehingga keturunannya sampai ke hari ini tak boleh terima zakat. Haram, Masya Allah. Sampai macam tu. Dan Nabi punya akhlak ni kalau kita tengok dalam berinfak, puji saja Nabi akan buka bagi. Itu Nabi punya style. Nabi pernah dapat satu kain rida. Rida macam kawan-kawan kita pakai, adik-adik kita pakai. Rida mahal. Nabi keluar daripada rumah, mai seorang sahabat tengok, Masya Allah, tabarakallah, cantiknya kamu punya rida ya Rasulullah. Baru lagi. Cantik. Awak, kamu berkenan kak? Sangat berkenan. Nak ambil. Tu dia. Tu Nabi. Nabi pernah dapat kambing. Daripada lembah ni sampai ke lembah ni penuh kambing orang bagi. Orang mai tengok, Masya Allah, banyaknya kambing Rasulullah. Kamu kagum, kau tengok kambing ni semua kagum. Ambillah kesemuanya. Tu dia. Jangan abang Ustaz Syamugam jam punya cantik. Aku confirm tak akan buka punya, Masya Allah. Ni pun balas daripada orang. Bateri dah gelong dah macam ni pun. Berapa tahun saya pakai, Masya Allah. Dan kita tak boleh buat macam tu. Tapi jangan tak buat, kan? Banyak berinfak, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kerana sedekah kita ni umpama macam air yang memadamkan api, dan setiap nilai infak kita itu akan memadamkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Bila tak ada dosa, kosong dosa, maka kita capailah maqam la'allakum tattaqun itu. Mudah-mudahan Masya Allah dengan 4 penghayatan ini kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Terbaiknya nanti bulan Syawal,
Mudah-mudahan tidak ada dosa dalam diri kita. Mudah-mudahan kita sudah capai maqam taqwa dalam diri kita. Rasanya cukuplah sekadar itu saja perkongsian saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada hari ini dalam perbincangan tazkirah ini menjadi satu titik permulaan dalam diri kita untuk sama-sama kita lebihkan ibadah kita di bulan Ramadan dalam keadaan penuh keikhlasan dan penuh kekhusyukan. Mudah-mudahan Allah meredai kita, Allah terima semua amalan kita. Mudah-mudahan Allah ganjarkan kita dengan pahala, bukan itu saja malahan Allah Subhanahu wa taala naikkan martabat kita kepada la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi cukup itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi pertemuan kita, kan, insyaAllah. Nah, jangan serik hadir majlis-majlis ilmu saya. Nah, tegurlah saya kalau jumpa saya di luar tu, tegurlah. Nah, tegur saya macam adik-beradik. Macam mana anak menantu pun boleh, masya-Allah, tak ada masalah. Baru satu aja, kan. Hari ini isteri tak ikut, maka saya berani. Tapi isteri saya, alhamdulillah, isteri yang sangat-sangat soleha. Syukur pada Allah, Allah bagi saya seorang isteri macam tu. Sampai isteri saya kata, abang kahwinlah lagi seorang. Dia kata, oh sampai macam tu. Saya kata, tak maulah. Abang betul, saya redha abang. Abang kahwin lagi seorang, dia kata. Saya pun, tak apalah, tengoklah. Tapi bang, saya ada satu syarat, dia kata. Dia letak satu syarat. Saya kata, syaratnya apa? Nak tambah duit ke apakah? Dia bukan duit, no problem bang. Cuma syaratnya bang, biar saya yang cari calon isteri untuk abang. Sampai macam tu solehanya. Saya pun kata carilah, saya kata kat dia. Itulah yang dia tengah cari-cari sampai ke hari ni tak jumpa-jumpa, masya-Allah tabaraka. Agak-agaknya sampai ke rebut takkan jumpa dah, masya-Allah. Nah. Itu taktik tu, masya-Allah. Nah. Jadi itulah, nah, kalau jumpa saya di luar itu tegurlah saya, kan, masya-Allah. Tapi kalau jumpa di kedai makan, tolong bayar, masya-Allah. Jadi itu saja, cukup sekadar itu. Saya ada bawa macam jualan nasi arak mendi. Kalau kita nak buka untuk buka puasa atau nak untuk sambutan raya, boleh saya jual paling murah RM15 saja. Sedap tak terkata, masya-Allah. Semua resepi ada dalam, masya-Allah. Nah, cuma ayam dengan daging tak ada. Yang tu kena beli sendiri, masya-Allah. Nah, lepas tu saya juga ada madu sedikit, buah kurma saya ada bawa lagi dalam belakang kereta. Kokot kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak beli, bolehlah, tak ada masalah. Nah, insya-Allah. Tapi nasi Arab tu memang masya-Allah. Kalau tak sedap, abang Ustaz Ikmal kita ni, saya bengin balik duit, berani saya kata, masya-Allah. Nah, jadi cukup tu saja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamhana hadza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. اللهم صل